Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia Datuk Ramli bin Ahmad, pengurusi Masjid Sarjana Utama. Seterusnya yang berusaha Al-Fadil Ustaz Amirul bin Zairul Azhar, Imam Utama Masjid Sarjana Utama. Seterusnya yang berusaha Tok Bilal dan juga Tok Siap Masjid Sarjana Utama, dan yang paling saya hormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat kita berkumpul bersama-sama pada hari ini dalam majlis ilmu yang penuh barakah ini. InsyaAllah sempena Ramadan yang mulia ini, saya akan menyampaikan satu ceramah ataupun tazkirah yang jarang sekali orang kupas, iaitu mengenai hubungan. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagaimana yang kita tahu, kita mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Sang Pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan mengenai dua hubungan utama kita, iaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta hubungan kita sesama manusia. Baiklah, pertama sekali, apa itu hubungan kita dengan Allah? Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut keterangan Al-Quran dan juga hadis, iaitu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kita, hidup dan juga mati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am ayat ke-162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan juga kematianku bagi Allah, iaitu Tuhan sekalian alam. Kita juga seharusnya meletakkan diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah, tidak meletakkan sifat zat uluhiyahnya kepada makhluk ataupun benda-benda seperti berhala. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang saya kasihi sekalian, seterusnya terdapat beberapa kaedah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang ingin saya tegaskan di sini ialah kita menetapkan hati kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membersihkan hati daripada kekaratan syirik. Kita berharap agar tidak ada satu perkara terdetik satu saat dalam hati kita bahawa Allah itu tidak esa. Na'udzubillah min zalik. Apabila kita melakukan perkara ini, kita membersihkan hati kita, kita muhasabah diri kita, insya-Allah kita akan menganggap segala arahan, segala suruhan dan juga larangan daripada Allah SWT merupakan satu perkara yang kita nikmati dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, seterusnya hadirin yang saya hormati, kita beralih pula kepada konsep hubungan kita yang kedua, iaitu hubungan kita sesama manusia. Baiklah, hubungan manusia dengan manusia dalam prinsip ajaran Islam ialah kita tolong menolong antara satu sama lain dan juga kita menegah daripada melakukan kemungkaran. Dalam bahasa Arab, istilah ini dipanggil amar ma'ruf nahi munkar. Baiklah, ukhuwah adalah satu perkataan yang menarik kerana ukhuwah ini bermaksud saudara. Ia merupakan perkataan yang diambil daripada bahasa Arab, iaitu ahun. Dan perkara ini menjadi asas kepada persahabatan, perhubungan sesuatu antara kita dan juga manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu ramaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Dalam tafsir Ibn Katsir, saudara yang dimasukkan dalam ayat di atas, ayat sebentar tadi, ialah kita adalah saudara sesama Islam. Begitu juga dengan konsep kita adalah saudara sesama manusia. Maknanya kita berasal daripada satu garis keturunan yang sama, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam dan juga metodologi agama lain, iaitu berasal daripada satu manusia, iaitu Adam AS. Baiklah, saya ingin memberitahu tiga konsep ukhuwah yang ada dalam Islam, iaitu ukhuwah Islamiyah, saudara sesama orang Islam, ukhuwah wataniyah, saudara sesama negara, dan juga ukhuwah basyariyah, iaitu
saudara sesama manusia. Baiklah, untuk saudara sesama Islam, sebagaimana yang saya sebutkan pada ayat Al-Quran sebentar tadi, bahawa kita sebagai umat Islam adalah bersaudara. Jadi kita perlu damai antara kita dan tidak perlu bersengketa. Kerana tidak ada, selain daripada Allah, kita ada saudara sesama kita untuk kita menjaga diri, agama dan juga keturunan kita. Baiklah, seterusnya ukhuwah wataniyah. Ini amat menarik kerana saudara sesama negara. Sebagai contoh yang jelas adalah negara kita yang tercinta, iaitu negara Malaysia. Kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Jadi Islam juga menitik beratkan konsep ukhuwah wataniyah agar kita tidak bersengketa antara satu sama lain, dan dengan perhubungan yang kuat ini mampu mengelakkan kita daripada perang saudara seperti yang berlaku pada 13 Mei 1969. Na'udzubillah min zalik. Okay, dan seterusnya ialah ukhuwah basyariah, iaitu saudara sesama manusia. Perkara ini menjelaskan bahawa kita sebagai manusia ini adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan serta menjadikan kamu pelbagai kaum agar kamu berkenalan antara satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surah Al-Hujurat ayat ke-13 ini menegaskan tidak ada perbezaan nilai kemanusiaan antara lelaki maupun perempuan. Tujuan ayat ini diturunkan adalah agar manusia saling mengenal sehingga mampu memberi manfaat kepada sesama manusia. Maknanya kita sebagai sesama manusia perlulah saling berkongsi idea, berkongsi ilmu agar kita sama-sama maju, menikmati keindahan ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang kita tahu, bagaimana konsep angkasa raya, kita tahu bagaimana dengan hubungan erat antara semua manusia, kita mampu menjejaki bulan, iaitu Neil Armstrong, manusia pertama. Jadi merupakan satu konsep yang begitu indah sehingga kita mampu melakar pelbagai sejarah bersama-sama, insya-Allah. Okey, baiklah. Kita beralih kepada sesi soal jawab. InsyaAllah saya akan menjawab mungkin 1-2 soalan. Baiklah, kita ada satu soalan di sini. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana kita ingin mengeratkan ukhuwah ataupun hubungan kita bersama jiran? Kerana saya amat kurang mengenali jiran dalam kawasan perumahan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu soalan yang menarik. Okey, baiklah, dalam era globalisasi ini, perkara ini amat jelas kerana kita lebih banyak menggunakan gadget seperti telefon bimbit dan juga komputer riba untuk berhubung sesama lain sehingga kita tidak kenal antara jiran-jiran kita. Ini menjadi satu masalah kerana apabila sesuatu perkara berlaku, na'udzubillah min zalik, kita akan, orang pertama yang paling kita boleh andalkan dan kita boleh harapkan pertolongan adalah jiran kita. Jadi saya mencadangkan kepada saudara ataupun saudara yang bertanya soalan ini agar kita sentiasa datang ke majlis-majlis ilmu, datang ke surau, dan kita sentiasa membuat majlis rumah terbuka. Pada hari raya kita boleh buat majlis rumah terbuka supaya kita dapat mengenali jiran-jiran kita, insya-Allah. Jadi dengan kita mengenali jiran-jiran kita, insya-Allah segala hubungan yang diciptakan, segala hubungan yang terjalin mampu menjadikan kita insan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, terima kasih kepada soalan itu sebentar tadi. Baiklah, kesimpulannya dapat saya simpulkan bahawa hubungan yang erat antara kita dan juga manusia adalah berlandaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya hubungan yang kita cipta ini berlandaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah segala hubungan yang berlaku akan diredai dan dapat sama-sama kita menikmati perhubungan ini sambil kita mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya, insya-Allah. Kita akan bertemu lain kali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.